Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini Alhamdulillah kita dapat sama-sama di dalam satu pengajian ataupun satu perkongsian ilmu melalui medium online untuk sama-sama kita berkongsi satu perkara hukum yang melibatkan tentang yang berkaitan tentang hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitri ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan para pendengar sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya akan kemukakan perbincangan berkaitan tentang solat sunat 2 hari raya. Ya. Jadi melalui kitab Yaqutun Nafis ini ya, di dalam muka surat 86 ya, seperti mana yang akan dipaparkan sebentar lagi ya, iaitu berkaitan tentang persoalan ataupun berkaitan tentang hukum hakam melaksanakan solat sunat 2 hari raya, iaitu Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama bincangkan berkaitan tentang hukum hakam yang berkaitan tentang solat sunat hari raya ini, dan insya-Allah kalau sempat nanti insya-Allah saya akan kongsikan juga berkaitan tentang beberapa perkara-perkara yang dianjurkan ketika mana kita menyambut hari Lebaran, terutamanya hari raya Aidil Adha yang bakal akan kita lalui insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata musannif ataupun kata pengarang rahimahullah radhiyallahu anhu, al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Salatul idain Idul Fitri wa Idul Adha rak'atan. Kata musannif ataupun kata pengarang di dalam Yaqutun Nafis, iaitu berkaitan tentang perbahasan solat sunat 2 hari raya ya. Dikatakan oleh pengarang, salatul idaini Idul Fitri wa Idul Adha rak'atan. Salat sunat 2 hari raya, iaitu hari raya Aidil Fitri dan juga hari raya Aidil Adha, adalah sebanyak 2 rakaat. Jadi secara asalnya ataupun secara asasnya, solat sunat 2 hari raya ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang menjadi khususiat ataupun yang menjadi keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ibadat solat sunat hari raya ni adalah merupakan salah satu daripada ibadat-ibadat yang mana ianya adalah merupakan ibadat yang hanya ada yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah lagi disyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu. Ya. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mula-mula sekali melaksanakan solat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri ini, iaitu kalau kita tengok sirah adalah bermula daripada tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi bermula daripada tahun kedua Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disyariatkan ataupun telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa satu syariat, iaitu dianjurkan untuk melaksanakan solat sunat hari raya Aidil Fitri ya, pada tahun kedua Hijrah. Dan selepas itu pada tahun yang sama juga ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mula menjalankan satu syariat, iaitu solat sunat hari raya Aidil Adha. Jadi pada tahun yang sama, bermula daripada tahun kedua Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dianjurkan dianjurkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan melaksanakan sembahyang sunat Aidil
Fitri, dan seterusnya melaksanakan sembahyang sunat Aidil Adha. Ya. Dan kalau dibandingkan di antara solat sunat Aidil Adha dan solat sunat Aidil Fitri ini, ya, ulama telah mengatakan bahawa yang paling afdal, ataupun yang lebih afdal di antara kedua-dua solat ini adalah merupakan solat sunat Aidil Adha, kerana ianya adalah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maksud, hendaklah kamu melaksanakan solat bagi Tuhan kamu, iaitu secara khususnya adalah melaksanakan solat sunat hari raya Aidil Adha. Kemudian hendaklah kamu menyembelih korban. Jadi sebab itulah, kalau nak dibandingkan di antara solat sunat Aidil Adha ini dengan Aidil Fitri, yang lebih afdal adalah solat sunat Aidil Adha. Walau bagaimanapun, ya, secara umumnya solat sunat Aidil Adha dan Aidil Fitri ini kaifiah ataupun pelaksanaannya sama. Ya. Dan kedua-dua solat sunat ini adalah merupakan salah satu daripada sunat muakkad ataupun sunat yang sangat-sangat dituntut untuk kita laksanakan, dan ianya adalah merupakan salah satu daripada anjuran oleh syarak untuk kita melakukan secara sunat muakkad, kerana Rasulullah SAW telah melaksanakan sembahyang sunat ini tanpa meninggalkan, sehinggalah kalau kita tengok Rasulullah SAW sejak daripada tahun kedua hijrah sampailah baginda Rasulullah SAW wafat, baginda tidak pernah meninggalkan untuk melaksanakan sembahyang solat sunat Aidil Adha maupun Aidil Fitri. Oleh kerana itulah ulama menghukumkan bahawa solat sunat Aidil Adha ini ataupun Aidil Fitri ini kedua-duanya adalah merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang dikira ataupun termasuk dalam kategori sunat muakkad dan sunat untuk kita melaksanakannya. Dan kalau sekira seseorang itu yang mampu untuk melaksanakannya, tidak ada apa-apa keuzuran, meninggalkannya, maka dia telah meninggalkan salah satu daripada perkara-perkara sunat muakkad, yang mana ianya adalah satu perkara yang sangat dianjurkan di dalam syarak. Jadi disebutkan oleh muallif ataupun mengarang di sini bahawa solat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri ini adalah merupakan sembahyang sunat yang dilaksanakan 2 rakaat. Ya. Jadi 2 rakaat sembahyang sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri ini dia berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW, dan juga ianya adalah berdasarkan kepada ijma' ulama'. Ulama' telah berijma', telah bersepakat kesemuanya mengatakan bahawa sembahyang sunat Aidil Fitri ini ataupun Aidil Adha ini kedua-duanya dilakukan sebanyak 2 rakaat. Jadi sebab itulah apabila kita melaksanakan sembahyang Aidil Adha ataupun Aidil Fitri ini, ya, kita akan melaksanakannya sebanyak 2 rakaat tanpa ditambah dengan rakaat-rakaat yang lain. Sebab itulah dalam melaksanakan sembahyang solat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri ini terdapat 2 kaedah ataupun 2 kaifiah yang disebutkan oleh ulama', iaitu yang pertama sekali adalah kaifiah yang paling ringkas ataupun yang paling mudah, yang paling minimum bagi melaksanakan solat sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri ini adalah dengan melaksanakannya sebanyak 2 rakaat tanpa diiringi dengan takbir sebanyak 7 ataupun 5 pada setiap rakaat pertama dan kedua. Seperti mana kita melaksanakan sembahyang sunat wuduk ataupun sembahyang sunat yang mengandungi 2 rakaat. Ya, sembahyangnya maknanya kita sembahyang Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah tanpa kita iringi dengan takbir dan disusuli dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar pada rakaat yang pertama dan kedua. Itu yang paling ringkas. Adapun kaifiah ataupun cara pelaksanaan sembahyang sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri yang paling sempurna adalah dengan melaksanakannya sebanyak 2 rakaat dan disusuli dengan takbir pada rakaat yang pertama dengan takbir sebanyak 7. Takbir yang pada rakaat pertama sebanyak 7 takbir, kemudian pada rakaat kedua sebanyak 5 takbir. Seperti mana akan disebutkan oleh pengarang di sini, iaitu yukabbiru fil ula minhuma nadban bainal iftitahi wa ta'awudzi sab'an wa fi tsaniyati qabla ta'awudzi khamsan. Ya.
Jadi disunatkan untuk bertakbir pada rakaat yang pertama daripada 2 rakaat semayang Idul Adha ataupun Idul Fitri tersebut, yang mana ianya adalah disunatkan dengan anjuran sunat, iaitu di antara doa iftitah dan ta'awudz. Ta'awudz ni adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Iaitu di antara doa iftitah sebelum daripada kita membaca ta'awudz untuk membaca surah Al-Fatihah, iaitu sebanyak 7 kali takbir. Kemudian pada rakaat yang kedua sebelum daripada membaca ta'awudz, sebelum daripada kita membaca surah Al-Fatihah adalah sebanyak 5 kali takbir. Jadi kaedah ni adalah dengan mula-mula kita bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, iaitu niat dia adalah dengan kita mentakyinkan ataupun kita menentukan semayang saja aku semayang Idul Adha ataupun sahaja aku semayang Idul Fitri. Jadi secara asasnya bila mana sesuatu solat itu adalah dalam kategori solat sunat yang mempunyai sebab ataupun solat sunat yang mempunyai waktu yang tertentu, sebagai contohnya yang mempunyai waktu yang tertentu iaitu solat sunat Idul Adha ataupun Idul Fitri ataupun solat sunat duha ataupun solat sunat yang mempunyai sebab seperti solat sunat kusuf ataupun khusuf, iaitu solat sunat gerhana. Maka disyaratkan mestilah kena ada 2 perkara dalam kita menghadirkan niat ketika mana melaksanakan solat sunat tersebut. Iaitu yang pertama sekali adalah kita kena niatkan qasad, iaitu aku melaksanakan solat ataupun sahaja aku semayang ataupun sahaja aku solat, usolli. Kemudian yang kedua yang perlu dihadirkan ketika mana seseorang itu berniat adalah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Iaitu kita kena mentakyinkan, kita menentukan sama ada semayang kita laksanakan itu adalah semayang Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kalaulah sekiranya seseorang itu hanya berniat saja aku semayang hari raya ataupun saja aku semayang Id tanpa mentakyinkan ataupun tanpa menentukan sama ada semayang Idul Adha ataupun Idul Fitri, maka semayangnya tidak sah. Kerana di situ berlakunya kesamaran. Sama ada semayang itu adalah semayang Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kerana ada 2 semayang yang termasuk dalam kategori semayang Id ataupun semayang hari raya. Jadi sebab itulah bila mana seseorang itu melaksanakan semayang Idul Adha, maka ketika itu dia kena hadirkan sahaja aku semayang Idul Adha. Ataupun kalau misal kata semayang itu adalah Idul Fitri, maka ketika itu dia kena hadirkan niat sahaja aku semayang Idul Fitri. Barulah terlaksana ataupun barulah sempurna di dalam untuk menghadirkan niat ketika mana takbiratul ihram. Kemudian selepas daripada itu, selepas daripada Allahu Akbar iaitu takbir, takbiratul ihram, maka ketika itu disunatkan untuk membaca doa istiftah ataupun istiftah, iaitu doa yang kita biasa bacalah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah sampai kepada akhir. Kemudian selepas daripada doa istiftah, barulah kita disunatkan untuk takbir sekali lagi, iaitu takbir itu sebanyak 7 kali. Iaitu yang pertama kita takbiratul ihram, Allahu Akbar saja aku semayang Idul Adha ataupun saja aku semayang Idul Fitri. Kemudian kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira sampailah kepada akhir. Kemudian barulah kita akan mengangkat takbir sebanyak 7 kali dan diselangi dengan baqiyatus salihat, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sebanyak 7 kali. Iaitu yang pertama sekali takbir Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 7 kali takbir, dan tasbih itu sebanyak 6 kali. Kerana apa? Kerana untuk takbir yang ke-7 itu terus kita membaca ta'awudz ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya membaca surah Al-Fatihah. Jadi secara umumnya daripada segi rukun, daripada segi syarat-syarat sah
untuk mengesahkan semayang sunat Aidil Adha ataupun Idul Fitri ini adalah sama seperti mana syarat sah dalam mengesahkan semayang fardu ataupun semayang sunat yang lain. Tidak ada perbezaan. Cuma yang membezakannya adalah kalaulah dilaksanakan semayang Aidil Adha ataupun Idul Fitri ini secara sempurna, iaitu dengan ditambah takbir di antara rakaat pertama itu ada takbir 7 kali, kemudian rakaat kedua ada takbir 5 kali. Jadi perlu saya cerahkan di sini, perlu saya peringatkan di sini bahawa kalaulah sekiranya seseorang itu dia sengaja meninggalkan takbir sebanyak 7 kali ini ataupun 5 kali pada rakaat kedua, ataupun dia terlupa daripada melaksanakan takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali ataupun pada rakaat yang kedua 5 kali, maka semayangnya sah. Kerana apa? Kerana takbir sebanyak 7 kali dalam rakaat yang pertama dan takbir pada rakaat kedua ni sebanyak 5 kali adalah merupakan salah satu daripada sunat hay'ah. Dia tidak termasuk dalam kategori rukun dan dia tidak termasuk dalam kategori sunat ab'ad. Sehingga kan kalaulah sekiranya seseorang itu meninggalkannya, dia tidak dituntut untuk sujud sahwi. Berbeza dengan kunut ketika mana kita melaksanakan sembahyang subuh. Jadi kunut ketika mana melaksanakan sembahyang subuh itu termasuk dalam kategori sunat ab'ad. Adapun kalau takbir sebanyak 7 kali dan 5 kali pada rakaat kedua ini adalah merupakan sunat hay'ah. Dan kalaulah sekiranya ditinggalkan, maka dia tidak menjejaskan sembahyang kita, sembahyang masih lagi sah, dan itu juga adalah merupakan salah satu daripada kaifiah kita melaksanakan sembahyang sunat hari raya yang paling ringkas ataupun yang paling minimum. Adapun yang sempurna, yang paling lengkap adalah dengan kita bertakbir pada rakaat yang pertama sebanyak 7 kali dan rakaat kedua sebanyak 5 kali. Iaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar sahaja aku solat ataupun sahaja aku semayang Idul Adha ataupun Idul Fitri, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira sampailah kepada akhir. Kemudian barulah kita akan bermula bilangan 1. Takbir iaitu Allahu Akbar 1, itu diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar sampailah kepada 7 kali takbir, dan takbir yang ke-7 itu barulah kita susuli dengan membaca ta'awudz ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian barulah kita akan mula dengan membaca Al-Fatihah. Seterusnya surah, kemudian rukuk, seterusnya sampai kepada sujud yang kedua. Seterusnya untuk masuk kepada rakaat yang kedua, disunatkan untuk kita mengucapkan takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni adalah merupakan salah satu daripada perkara sunat di dalam solat, yang mana ianya adalah merupakan salah satu daripada perkara yang disunatkan untuk kita ucapkan ketika mana berlakunya perpindahan di antara satu rukun dengan satu rukun. Iaitu di antara rukun, selepas daripada kita sujud kali kedua, naik kepada rakaat yang kedua, disunatkan untuk mengucapkan takbir intiqalat. Jadi takbir intiqalat itu tidak termasuk dalam takbir yang 5 di dalam melaksanakan solat sunat hari raya, yang mana kalau kita tengok solat sunat hari raya ni kalau pada rakaat kedua disunatkan takbir 5 kali, iaitu adalah takbir selain daripada takbir intiqalat tersebut. Jadi dengan makna bahawa selepas daripada kita melaksanakan sujud kali kedua pada rakaat pertama, terus naik dengan mengucapkan Allahu Akbar iaitu takbir intiqalat, kemudian barulah disudi dengan 5 kali takbir selepas daripada itu, iaitu Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, sampailah kepada 5 kali kita bertakbir. Kemudian selepas daripada takbir yang kelima itu, barulah disunatkan kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian seterusnya dengan membaca surah Fatihah, kemudian sehinggalah kepada akhir sunat rakaat tersebut. Jadi walaupun kita fahami dan kita tahu bahawa takbir di dalam sembahyang hari raya ini adalah merupakan perkara yang sunat, iaitu di dalam rakaat pertama sebanyak 7 kali, rakaat kedua sebanyak 5 kali. Namun kalaulah sekiranya kita meninggalkannya dengan sengaja, ataupun mungkin juga kita meninggalkan kesemua, ataupun mungkin kita melakukan sebahagian saja, tak cukup dia punya takbir tu, ataupun mungkin berlebih,
Patutnya pada rakaat pertama 7 kali takbir. Rakaat yang kedua sebanyak 5 kali takbir, tapi berlaku pengurangan. Sama ada disengajakan ataupun tidak disengajakan. Ataupun mungkin kita berlebih. Sama ada disengajakan ataupun tidak disengajakan. Sembahyang kita tetap sah. Cuma kalaulah sekiranya ditinggalkan secara sengaja, sama ada ditinggalkan memang tidak dilakukan sama sekali ataupun dilakukan kurang ataupun dilakukan lebih daripada jumlah tersebut, maka hukumnya adalah makruh. Ini seperti mana yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Majmu', yang mana beliau telah menukilkan perkataan tersebut daripada kitab yang telah disimak, yang mana ianya adalah merupakan kitab yang telah dinisbahkan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Jadi sebab itulah bila mana kita melaksanakan sembahyang sunat 2 hari raya, kalaulah sekiranya berlaku seseorang itu mungkin dia terlupa. Mungkin berlaku kadang-kadang, termasuklah imam, maklumlah sembahyang sunat hari raya ni berlaku hanya 2 kali setahun. Mungkin kita ni kadang-kadang teringat sebelum daripada sembahyang tu kita perlu takbir pada rakaat pertama tu 7 kali, kemudian rakaat kedua tu sebanyak 5 kali, tapi mungkin berlaku lupa. Jadi sembahyang kita sah, tidak ada masalah. Cuma kalau sekiranya kalau kita menjadi makmum, kalaulah sekiranya imam tu dia tak bertakbir, adakah kita ni sebagai makmum sunat untuk bertakbir juga sebanyak 5 kali ataupun 7 kali pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua ni sebanyak 5 kali. Jadi kalau ikutkan di dalam mazhab Syafi'i kita, kalau sekiranya imam meninggalkan takbir tersebut, iaitu sebanyak 7 kali ataupun sebanyak 5 kali pada rakaat kedua, maka ketika itu tidak disunatkan untuk makmum melaksanakan ataupun melakukan takbir tersebut. Walau bagaimanapun, kalaulah sekiranya makmum itu melaksanakan juga, imam dia tak takbir 7 kali, tapi makmum dia nak buat juga, maka sembahyangnya tidak terbatal. Kerana apa? Kerana takbir itu termasuk dalam kategori zikir. Cuma kalaulah sekiranya imam melaksanakan ataupun imam buat ataupun imam lakukan takbir, sebaliknya makmum tak buat, sembahyang makmum juga sah. Cuma makmum ketika itu telah melakukan satu perkara yang makruh kerana telah meninggalkan takbir, juga dia telah mukhalafah ataupun telah berlawanan ataupun bertentangan dengan sembahyang imam. Jadi sebab itulah bila mana kita melaksanakan sembahyang 2 hari raya, di antara perkara yang disunatkan untuk kita laksanakan ketika mana kita melaksanakan sembahyang tersebut adalah kita melaksanakan takbir ataupun melakukan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan yang kedua dengan sebanyak 5 kali selain daripada takbiratul ihram dan selain daripada takbir intiqalat. Yang mana takbir tersebut diucapkan secara jahar, iaitu diucapkan dengan suara yang lantang. Walaupun sembahyang sunat ini ataupun sembahyang sunat hari raya ini kita lakukan secara qada. Qada dengan maksud bahawa sembahyang sunat, setiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu yang tertentu. Sebagai contohnya sembahyang rawatib, ada waktu dia yang tertentu. Kemudian sembahyang duha, ada dia punya waktu-waktu yang tertentu. Ataupun sembahyang tarawih, ada waktu-waktu yang tertentu. Jadi setiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu-waktu yang tertentu, mengikut pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i kita, bahawa kalau kita terlepas daripada melaksanakan sembahyang tersebut, sebagai contohnya waktu duha, sekarang waktu duha, mungkin kita sibuk, mungkin kita ada urusan dan sebagainya, sehingga kita kadang-kadang terlupa untuk melaksanakan sembahyang duha. Ataupun mungkin juga berlaku nanti seseorang itu dia mungkin ada urusan yang penting, sehingga kadang-kadang dia tidak sempat ataupun mungkin juga dia terlupa untuk melaksanakan sembahyang hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Maka ketika itu apabila dia telah teringat, sunat untuk dia mengqada sembahyang tersebut selepas daripada habisnya waktu sembahyang Aidil Adha ataupun Aidil Fitri tersebut. Kerana dalam asasnya di dalam hukum dalam mazhab Syafi'i kita, setiap sembahyang sunat dan setiap puasa sunat yang mempunyai waktu yang tertentu, maka kalau sekiranya seseorang itu terlepas waktu tersebut, maka disunatkan untuk dia qada pada waktu selepas daripada itu. Itu berkaitan tentang sembahyang sunat Aidil Adha dan Aidil Fitri secara ringkas. Kemudian disebutkan oleh pengarang di sini bahawa
Di antara perkara yang disunatkan juga adalah wa yakhtubu ba'daha, yakni selepas daripada solat, ya. Wa yakhtubu ba'daha, ya, ai ba'da solah, ba'da solat nadban khutbataini yukabbiru fil ula minhuma tis'an wa fi tsaniyati sab'an. Jadi disebutkan oleh pengarang di sini, selain daripada disunatkan untuk kita bertakbir sebanyak 7 kali di dalam rakaat yang pertama dan bertakbir sebanyak 5 kali pada rakaat yang kedua, disunatkan juga untuk diadakan ataupun disampaikan khutbah selepas daripada melaksanakan sembahyang. Jadi sembahyang hari raya ni dia berbeza dengan sembahyang sembahyang Jumaat. Yang mana sembahyang Jumaat ni ada khutbah, dan khutbah bagi sembahyang Jumaat itu merupakan prasyarat untuk mengesahkan sembahyang Jumaat. Dan dia ada rukun-rukun dan syarat-syarat sah yang tertentu. Adapun berkaitan tentang khutbah di dalam sembahyang sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri ini, hukum khutbah ini adalah sunat dan dia tidak menjadi prasyarat untuk mengesahkan sembahyang. Bahkan cara pelaksanaannya juga adalah berbeza, iaitu khutbah yang disampaikan ketika mana melaksanakan sembahyang hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri ini dilakukan selepas daripada kita melaksanakan sembahyang. Iaitu kita sembahyang dulu sebanyak 2 rakaat, sembahyang hari raya dulu 2 rakaat, kemudian barulah disunatkan untuk khutbah. Berbeza dengan sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat kita khutbah dulu, dengan khutbah, selesai khutbah cukup dia punya rukun, cukup dia punya syaratnya, kemudian barulah dilaksanakan sembahyang 2 rakaat sembahyang Jumaat, ataupun sembahyang fardu Jumaat. Tetapi hal ini berbeza dengan sembahyang pada hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, yang mana khutbah ini disampaikan selepas daripada kita melaksanakan sembahyang. Iaitu mula-mula kita sembahyang dahulu, selepas daripada kita sembahyang 2 rakaat dengan takbirnya sebanyak 7 dan 5 kali pada setiap rakaat tersebut, barulah selepas itu disunatkan untuk seseorang yang dilantik menjadi khatib itu untuk menyampaikan khutbah. Yang mana khutbah ini hanya disunatkan bagi seseorang yang melakukan sembahyang sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri ini secara berjemaah. Ya, seperti mana yang disebutkan di dalam letak kaki di bawah itu, iaitu bagi seseorang yang solat yang bersendirian, ataupun solat yang mana dianya adalah bagi jemaah perempuan, iaitu kalaulah seseorang itu dia sembahyang sendiri, sembahyang seorang-seorang, sembahyang sunat hari raya seorang-seorang, mungkin di rumah ataupun mungkin di kebun dan sebagainya, ataupun mungkin dia sembahyang sesama wanita, sama-sama perempuan, semua jemaah dia adalah perempuan, maka ketika itu bagi orang yang sembahyang sendirian ataupun orang yang sembahyang yang mana jemaah tersebut semuanya adalah wanita, imamnya wanita, jemaah dia pun adalah wanita, walaupun mereka ini berjemaah, maka tidak disunatkan untuk mengadakan ataupun menyampaikan khutbah. Adapun kalau sekiranya selain daripada itu, iaitu dilakukan secara berjemaah, walaupun hanya sekadar ada imam ada makmum, 2 orang saja, sembahyang seorang imam seorang makmum, maka ketika itu disunatkan juga untuk menyampaikan khutbah. Jadi daripada segi rukun khutbahnya sama seperti mana rukun khutbah di dalam untuk menyampaikan khutbah Jumaat. Cuma kalau di dalam khutbah Jumaat, rukun itu adalah merupakan prasyarat untuk mengesahkan khutbah Jumaat, seterusnya dia juga adalah merupakan prasyarat untuk mengesahkan sembahyang Jumaat. Adapun rukun di dalam khutbah Aidil Adha ataupun Aidil Fitri ini adalah merupakan rukun bagi menjadikan ianya sebagai satu khutbah untuk memadai ataupun untuk melaksanakan, menyelesaikan ataupun melansaikan tuntutan sunat berkhutbah, ketika mana seseorang itu mendirikan ataupun melaksanakan sembahyang sunat hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Jadi sebab itulah bila mana kalaulah sekiranya kita melaksanakan sembahyang Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, kemudian khatib berkhutbah. Jadi kalau sekiranya
rukun khutbah tu tidak cukup, maka ketika itu tidak sempurnalah khutbahnya. Cuma daripada segi sah ataupun tidak sahnya, sembahyang itu telah sah, cuma khutbah tu dia tidak menjadi satu, tidak menyelesaikan ataupun tidak menyelesaikan tuntutan sunat berkhutbah. Kerana rukunnya tidak cukup, tapi tidaklah sampai menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Sebab itulah sembahyang tu dilakukan sebelum daripada khutbah. Sembahyang dulu baru khutbah. Sebabnya dia tidak ada ikatan untuk mengesahkan sembahyang tersebut. Kerana itu, bila mana seseorang itu ingin menyampaikan khutbah Jumaat, dia kena mematuhi rukun-rukun ataupun syarat-syaratnya, kerana ia membabitkan tentang sah ataupun tidak sahnya sembahyang Jumaat. Adapun kalau di dalam solat hari raya, dia tidak berkaitan tentang sah ataupun tidak sah, tetapi hanya sekadar untuk melepaskan tuntutan sunat melakukan ataupun mendirikan, menyampaikan khutbah. Ya. Jadi sebab itulah di dalam syarat pun, kalau kita tengok dalam syarat sah mendirikan ataupun menyampaikan khutbah di dalam solat Jumaat ataupun khutbah Jumaat, maka di situ disyaratkan beberapa perkara yang tertentu. Sebagai contohnya, kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian kena suci pakaian, tempat dia berkhutbah ataupun tempat dia berpijak ataupun dia duduk, ataupun pada tubuh badannya daripada najis-najis yang tidak dimaafkan dan sebagainya. Ya. Walau bagaimanapun dalam khutbah bagi solat sunat hari raya ini tidak disyaratkan semua itu. Tidak disyaratkan kena ada air semayang, tidak disyaratkan kena ada wuduk, tidak syaratkan kena bersih dan sebagainya, kerana ianya adalah merupakan salah satu daripada perkara yang untuk menyempurnakan khutbah hari raya ini, adalah untuk menyempurnakan tuntutan melaksanakan khutbah, dan dia tidak ada kaitan dengan syarat untuk mengesahkan solat hari raya, ataupun tidak disyaratkan untuk mengesahkan khutbah itu sendiri. Jadi sebab itulah walaupun dalam sembahyang hari raya ni ada khutbah, tapi khutbah itu syaratnya tidak seperti mana syarat di dalam untuk menyampaikan khutbah Jumaat. Boleh je kan kalau kita sembahyang selesai sembahyang hari raya, kemudian khutbah dalam keadaan seseorang itu tidak ada wuduk. Cuma hukumnya adalah makruh. Ya. Jadi bila mana seseorang itu menyampaikan khutbah, ketika mana dia sembahyang secara berjemaah, maka disunatkan untuk dia berkhutbah sebanyak 2 kali. Ya. Kemudian pada khutbah yang pertama, yukabbiru fil ula minhuma tis'an. Disunatkan untuk dia bertakbir pada muqaddimah khutbah tersebut sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 9 kali. Kemudian wa fi tsaniyati sab'an, iaitu pada khutbah yang kedua sebanyak 7 kali takbir. Jadi itu perbezaanlah di antara khutbah Jumaat dengan khutbah hari raya. Jadi khutbah ini walaupun hukumnya adalah sunat, ya, tetapi ianya adalah merupakan salah satu perkara yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebab itulah bila mana kita melaksanakan sembahyang sunat hari raya ini, kita mencontohi apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita melaksanakan khutbah kalau sekiranya dilakukan secara berjemaah. Ya. Dan khutbah ini mestilah dilakukan selepas daripada melaksanakan sembahyang sunat hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kalaulah sekiranya seseorang itu dia melaksanakan khutbah sebelum daripada melaksanakan sembahyang sunat hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, maka ianya tidak diambil kira sebagai khutbah. Nanti sunat diulang balik semula khutbah tu selepas daripada dia melaksanakan sembahyang sunat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi mungkin timbul persoalan pada kita. Ya, kalau sekiranya kita masbuk, kan tadi kita katakan bahawa sunat untuk kita bertakbir pada rakaat yang pertama sebanyak 7 kali, rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Cuma mungkin kadang-kadang mungkin berlaku pada satu tempat tu mungkin kita terlambat ataupun kita masbuk, yang mana pada ketika kita sedang takbir tu Allahu Akbar, tiba-tiba ketika itu imam mungkin dah melakukan takbir, mungkin dah sebanyak 3 kali takbir, ya, ataupun mungkin dah dilakukan sebanyak sekali, 2 kali dan sebagainya.
Jadi bagaimana kedudukan kita sebagai makmum? Adakah kita kena repeat balik, nak cukupkan 7 pada rakaat pertama, ataupun kita nak cukupkan rakaat kedua tu dengan 6 ataupun tidak, 5 ataupun tidak? Maka menurut pandangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kita, bahawa kalau sekiranya kita masuk saja, masbuk Allahu Akbar, jadi ketika itu kita hanya mungkin dapat sebahagian saja. Mungkin imam dah takbir sebanyak 3, jadi ada baki lagi 4. Jadi adakah kita sunat untuk kita tambah ataupun repeat ataupun tidak? Jadi jawapannya di situ ada berlaku khilaf dalam mazhab Syafi'i. Mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar, begitu juga mengikut pandangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Mereka ini berpendapat bahawa kalau sekiranya kita terlepas, mungkin kita masuk-masuk tu imam dah takbir sebanyak 3 kali, maka kita hanya takbir ikut imam selebihnya pada baki tersebut, dan pada rakaat yang kedua tu tidak lagi disunatkan untuk kita qada. Dengan maksud bahawa kalau misalnya kata imam dah takbir sebanyak 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali, kemudian ada lagi 4 baki, jadi kita hanya ikut 4 saja. Kemudian rakaat kedua nanti kita hanya akan buat 5 juga, seperti mana imam buat 5. Jadi kita pun akan buat 5. Begitu juga kalau kita masbuk pada rakaat yang kedua. Mungkin rakaat pertama tu kita dah tak sempat, kemudian masuk pada rakaat kedua. Jadi kita hanya dapat 5. Padahal itu adalah merupakan rakaat yang pertama makmum. Imam rakaat yang kedua. Kan? Jadi ketika itu kita hanya takbir sebanyak 5 kali ikut imam, kemudian pada rakaat kedua tu 5 kali juga. Mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kerana apa? Menurut mereka, takbir yang telah terlepas itu ataupun yang telah terluput itu tidak disunatkan untuk di-repeat ataupun diulangi. Adapun kalau kita mengikut pendapat Syekh Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, beliau berpandangan bahawa kalau sekiranya rakaat yang pertama itu mungkin ada yang ketinggalan, kita tidak sempat masbuk tu ketinggalan daripada takbir, mungkin ada yang tidak cukup 7, jadi disunatkan untuk dia repeat ataupun untuk dia ulangi, tambah nanti pada rakaat yang kedua. Sebagai contohnya, kalau misal katalah pada rakaat pertama tu mungkin dia dapat 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali bersama dengan imam, kemudian ada lagi baki 4, sepatutnya 7 kan. Jadi nanti kalau ikut pendapat Syekh Ramli, rakaat kedua nanti sunat untuk dia tambah selain daripada 5 yang asal pada rakaat yang kedua tu 5, tambah lagi 4 yang kurang tu. Jadi kalau 5 tambah 4 ada 9 kali takbir. Itu ikut pandangan Syekh Ramli. Adapun kalau mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, maka takbir yang telah terluput itu tidak lagi disunat untuk kita repeat ataupun tidak lagi disunatkan untuk kita qada pada rakaat yang kedua. Begitu juga kalau kita masbuk pada rakaat yang kedua. Yang mana rakaat yang kedua tu kita masuk Allahu Akbar, yang mana ianya adalah merupakan rakaat pertama makmum, rakaat yang kedua imam. Jadi kita hanya akan dapat 5 kali takbir bersama dengan imam. Jadi kalau kita sembahyang pada rakaat yang kedua, kalau ikutkan asalnya adalah 5 takbir sahaja. Cuma mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar memang 5 sahajalah, tidak sunat untuk kita tambah lagi ataupun kita qada pada rakaat pertama tadi. Tetapi kalau ikut pendapat Syekh Ramli, yang sunat untuk kita qada. Mungkin kita kurang 2 kali takbir lagi. Rakaat pertama kita dapat 5 takbir, ada lagi kurang 2, jadi pada rakaat kedua nanti kita akan tambah lagi 5 tambah lagi 2 jadi 7. Jadi begitulah sebaliknya. Jadi itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang perlu kita ketahui, bahawa dalam soalan itu disebutkan bahawa apa hukum terlebih takbir, adakah solat itu sah? Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia terlebih takbir, maka solatnya sah. Kalau imam terlupa takbir 7 kali, perlu tak makmum tegur? Tidak perlu tegurlah. Jadi sembahyangnya sah, dan itu merupakan salah satu daripada sunat hai'ah. Dan tidak perlu untuk ditampung ataupun digantikan dengan sujud sahwi, kerana dia bukannya sunat abad. Ada soalan lagi? Okey, seterusnya
Ya, selain daripada itu, mungkin perkara yang penting juga untuk kita peringatkan di sini berkaitan tentang sembahyang hari raya ini, iaitu disunatkan untuk kita membaca ataupun mengucapkan takbir sebanyak 7 kali dan 5 kali ini sebelum daripada kita membaca surah Al-Fatihah. Cuma mungkin kadang-kadang mungkin kita terlupa. Allahu Akbar, kemudian kita baca doa istiftah, Allahu Akbar kabira, sampailah kita terus membaca auzubillah. Cadangnya nak baca surah Fatihah. Jadi kalau sekiranya kita dah terlangsung ataupun terlajak membaca auzubillah ataupun ta'awuz, maka masih lagi tidak luput waktu untuk sunat kita mengucapkan takbir sebanyak 7 ataupun 5 pada rakaat yang kedua. Cuma takbir yang 7 ataupun 5 ini hanya terluput kalau kita dah mula membaca surah Fatihah. Contohnya kita takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram saja ke sembahyang, bil adha, Allahu Akbar. Kemudian kita baca doa iftitah. Kemudian kita terus baca Bismillahirrahmanirrahim untuk baca Fatihah. Jadi ketika itu ya tidak lagi sunat untuk kita ulang takbir. Sebabnya kita dah mula membaca surah Fatihah. Ya. Berbeza dengan kalau baru kita baca auzubillah, belum bismillah lagi, belum Fatihah lagi, maka ketika itu masih lagi tidak luput waktu untuk membaca takbir tersebut. Ataupun mungkin juga berlaku kalau sekiranya yang seseorang itu terlupa untuk takbir, kemudian time rukuk itu baru dia teringat. Maka kalau time rukuk itu dia teringat, maka ketika itu dia kena teruskan sembahyang. Dia tidak boleh nak andung ataupun tidak boleh nak kembali kepada qiyam untuk melaksanakan takbir sebanyak 7 ataupun 5 pada rakaat yang pertama ataupun rakaat kedua tadi. Kerana apa? Kerana ia adalah merupakan perkara yang tidak dituntut untuk kita ulangi kalau sekiranya telah terluput kita telah lebih daripada membaca surah Fatihah. Faham ya? Mana itu berkaitan tentang takbir tadi. Panjang lebar lah kalau kita nak bahaskan ataupun kita nak bicarakan. Cuma di sini yang terakhir sekali disebutkan oleh pengarang wa waqtuha, iaitu waktu solat sunat Idul Adha ataupun Idul Fitri ini kedua-duanya adalah baina tulu'i syamsi waz zawal. Ya, waktu yang disyariatkan ataupun yang dituntut ataupun disunatkan untuk melaksanakan sembahyang 2 hari raya ini adalah ketika mana telah terbitnya matahari. Dan waktunya berlangsung ataupun berpanjangan sehinggalah zawal, iaitu ketika mana masuknya waktu zuhur. Maka di sini perlu kita peringatkan bahawa masuk waktu solat sunat hari raya ni adalah dengan terbit matahari, dengan maksud bahawa kalau sekiranya telah syuruk. Syuruk tu kalau istilah kita syuruk, syuruk ni adalah terbit matahari. Ya. Walaupun yang terbit matahari itu hanya sedikit. Ya. Maka ketika itu dah masuk dah waktu untuk kita melaksanakan sembahyang sunat hari raya. Cuma mungkin timbul persoalan, Ustaz, bagaimana pula kalau kita melaksanakan sembahyang sunat hari raya ini padahal waktu itu adalah waktu tahrim ataupun waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sembahyang sunat. Jadi jawapannya adalah sembahyang sunat 2 hari raya ini adalah merupakan sembahyang sunat yang berwaktu. Dia ada waktu-waktu yang tertentu. Jadi dia tidak termasuk dalam kategori sembahyang sunat ataupun sembahyang yang diharamkan untuk dilaksanakan pada waktu tahrim. Walaupun ketika itu memang waktu tahrim berlaku, iaitu dengan syuruk itu ataupun habisnya waktu subuh, ketika itu dinamakan sebagai terbit matahari, maka ketika itu akan bermulalah waktu tahrim. Itu waktu yang diharamkan untuk kita melaksanakan solat, iaitu solat yang tidak didahului dengan solat sunat yang tidak didahului dengan sebab, dan solat sunat yang tidak diiringi dengan sebab. Adapun kalau sekiranya kita melaksanakan sembahyang sunat yang mempunyai waktu yang tertentu, seperti mana sembahyang sunat hari raya, mempunyai waktu yang tertentu, maka ketika itu dia tidak termasuk dalam kategori sembahyang sunat yang diharamkan ketika waktu tahrim. Bahkan kita dah boleh melaksanakan sembahyang sunat
dah telah masuk waktu sembahyang sunat hari raya ini dengan semata-mata terbit matahari. Walau bagaimanapun, sunatnya kita takhirkan ataupun kita lewatkan sehingga matahari naik kira-kira sekadar mata lembing. Iaitu sekadar lebih kurang dalam, kalau ikut kiraan falak, lebih kurang dalam 28 minit ataupun 16 minit. Iaitu lebih kurang dalam matahari itu naik 4 darjah. 4 darjah, kalau kita kirakan 1 darjah itu bersamaan matahari naik 1 darjah, lebih kurang dalam 4 minit. Iaitu kalau 4 minit itu kali dengan 4, iaitu 16 minit. Ya, 4 darjah. Maknanya kalau dah masuk berlalunya waktu syuruk. Waktu syuruk tu telah masuk mungkin pada pukul 7 kita anggarkan, ataupun memang memang pada hari itu adalah pukul 7 sebagai contohnya waktu syuruk, maka kalau olah matahari itu naik sekalah ataupun sekadar mata lembing, iaitu lebih kurang dalam 16 minit selepas daripada itu, iaitu 7:16 kita dah boleh melaksanakan sembahyang sunat. Kita telah masuk dalam waktu yang disunatkan untuk kita lengahkan tadi, kita lewatkan. Kalau ikutkan dengan syuruk tu dah masuk dah waktu sembahyang sunat hari raya. Cuma sunat dilengahkan ataupun dilewatkan sehingga matahari kadar selembing. Iaitu lebih kurang dalam 16 minit ataupun 28 minit. Ikut kiraan falak moden, lebih kurang dalam 28 minit, iaitu sekira-kira masuknya waktu duha ataupun waktu sembahyang isyraq. Maka ketika itu sunat untuk kita laksanakan pada waktu tersebut. Adapun kalau ikutkan daripada segi masuk waktunya, daripada dengan terbit matahari tersebut memang dah masuk waktu sembahyang sunat hari raya. Cuma sunatnya untuk kita tangguhkan sehingga berlalunya matahari itu naik sekadar selembing ataupun kadar segalah. Iaitu kira-kira telah masuknya waktu permulaan sembahyang sunat duha ataupun sembahyang sunat isyraq. Ya. Dan waktu ini dia berlangsung berpanjangan sehinggalah matahari gelincir. Iaitu dengan matahari gelincir itu menandakan masuknya waktu zuhur. Jadi masuk waktu zuhur maka berakhirlah sunatnya waktu untuk kita melaksanakan solat sunat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Maka ketika itu barang siapa yang terlepas pada waktu tersebut, maka disunatkan untuk dia qada sembahyang tersebut. Kerana sembahyang sunat hari raya ini adalah merupakan sembahyang sunat yang disunatkan untuk kita qada kalau terlepas pada waktu yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi ditanya dalam FB kenapa solat sunat itu tidak dilakukan bukan 3 rakaat dan bukan 4 rakaat. Jadi jawapannya ini adalah berdasarkan kepada perbuatan Nabi. Nabi pun tak pernah buat 4 rakaat dan Nabi pun tak pernah buat 3 rakaat. Sembahyang zuhur macam tu juga. Syarak dah tetapkan. Sembahyang zuhur ni 4 rakaat. Jadi kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi kalau kita berlebihan dalam perkara tersebut, dia termasuk dalam kategori bid'ah yang muharram, bid'ah yang sesat ataupun bid'ah yang haram. Kerana di situ ada penentuan tahdid ataupun penentuan bilangan daripada segi syarak. Syarak telah menetapkan bahawa sembahyang hari raya ni hanya 2 rakaat. Tidak boleh kita buat lebih daripada itu. Dan Nabi pun begitu juga. Jadi kita ikut apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kalau dilakukan sebanyak 3 ataupun 4 rakaat, maka ketika itu dia tidak dinamakan sebagai solat sunat hari raya dan ianya tidak sah sebagai solat sunat hari raya. Okey. Seterusnya, sedikit saya nak kongsikan berkaitan tentang hari raya yang akan berlangsung tidak lama lagi. Di antara perkara yang disunatkan ketika mana kita menyambut hari raya Idul Adha ini adalah melaksanakan korban. Ya. Maka korban ini adalah merupakan salah satu perkara ataupun salah satu ibadat yang hanya khusus berlaku pada hari raya Idul Adha. Jadi ibadat korban ini sunat bagi orang-orang yang berkemampuan dan hukumnya adalah sunat muakkad dan makruh bagi orang yang berkemampuan untuk meninggalkan daripada melaksanakan korban pada tahun tersebut. Dan waktu korban ini berlangsung pada hari
10 Zulhijjah, 11 iaitu hari tasyrik yang pertama, 12 dan 13 hari tasyrik. Selain daripada itu, di antara perkara-perkara ataupun anjuran-anjuran syarak ibarat-ibarat yang disyariatkan juga untuk kita melaksanakan pada hari raya Aidil Adha ini secara khususnya adalah dengan kita melaksanakan takbir. Takbir dia berbeza dengan takbir pada hari raya Aidil Fitri. Kalau hari raya Aidil Fitri, takbir itu adalah dinamakan sebagai takbir mursal, iaitu takbir yang tidak khusus dilakukan selepas daripada solat, tidak mengiringi solat, iaitu memang secara mutlak. Takbir itu memang ketika mana kita solat, ketika mana kita duduk dan sebagainya, memang disunatkan untuk kita takbir bermula daripada maghrib ataupun bermula daripada terbenamnya matahari pada malam hari raya itu sampailah kepada imam telah angkat takbir untuk melaksanakan solat hari raya Aidil Fitri. Jadi itulah waktu disunatkan untuk kita bertakbir, iaitu takbir mursal nama dia, takbir mutlak. Dengan maksud bahawa ianya tidak khusus disunatkan selepas daripada melaksanakan solat. Maknanya kita takbir bila-bila. Waktu kita masak di dapur pun kita sunat takbir, waktu kita dalam kenderaan pun sunat takbir. Adapun kalaulah di dalam pada ketika mana Aidil Adha ini dia ada takbir mursal dan juga adanya takbir muqayyad. Adanya takbir mursal iaitu takbir yang tidak ditentukan, hanya khusus daripada melaksanakan solat, dan juga ada yang takbir yang memang khusus sunat, kita bertakbir selepas daripada melaksanakan solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, hatta solat jenazah sekalipun. Iaitu ketika Aidil Adha ni bermula daripada masuknya waktu subuh pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Jadi kalau waktu subuh nanti, waktu subuh sama ada dengan masuknya waktu subuh ataupun selepas daripada kita melaksanakan sembahyang subuh. Itu ada khilaf di kalangan ulama, iaitu di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Kalau ikutkan pendapat Syekh Ibn Hajar, dia mengatakan bahawa selepas daripada kita melaksanakan sembahyang subuh, iaitu melaksanakan sembahyang subuh, lepas daripada melaksanakan sembahyang subuh pada hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah tu, barulah kita start bermulanya sunat untuk bertakbir pada hari raya Aidil Adha. Adapun kalau mengikut pendapat Syekh Ramli, dengan semata-mata masuknya waktu subuh pada 9 Zulhijjah itu, maka telah masuknya waktu disunatkan untuk kita bertakbir. Takbir raya, Allahu Akbar Allah, kita takbir raya, iaitu bermula daripada 9 Zulhijjah sehinggalah dia berlangsung sampailah kepada hari tasyrik yang terakhir, iaitu dengan habisnya waktu asar mengikut pendapat Syekh Ramli, ataupun dengan selesainya kita melaksanakan sembahyang fardu asar pada hari tasyrik 13 hari bulan itu. Itu khilaf lah. Cuma ketika mana kita bertakbir ini, sunat untuk kita bertakbir pada hari raya haji ini ataupun hari raya Aidil Adha tu mengiringi sembahyang. Maknanya setiap kali lepas sembahyang kita sunat takbir. Iaitu takbir yang biasa kita buatlah. Takbir Allahu Akbar tu dengan lafaz yang begitu ataupun dengan lafaz-lafaz yang lain, yang mana ianya adalah merupakan perkara yang sunat kita laksanakan. Yang mana sunatnya diiringi dengan solat. Dan pada malam hari raya Aidil Adha itu, sehinggalah imam mengangkat takbir sembahyang Aidil Adha, itu adalah waktu yang sunat untuk kita bertakbir secara mursal, iaitu secara mutlak, tanpa dikaitkan dengan selepas daripada solat. Adapun selepas daripada itu, iaitu hari tasyrik ataupun pada zuhur selepas daripada hari raya pertama itu sampailah ke seterusnya ataupun selepas daripada sembahyang raya itu, jadi kita akan melaksanakan ataupun kita akan bertakbir selepas daripada solat lah, sama ada solat itu solat yang fardu maupun solat yang sunat. Itu di antara beza. Kemudian di antara perkara sunat juga boleh saya
Tambah sedikit di sini, di antaranya adalah menghidupkan malam hari raya dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Warid dalam sebuah hadis, fadhailul amal, hadis yang menganjurkan untuk kita melakukan ibadat-ibadat sunat, iaitu di antara perkara yang boleh menghidupkan hati-hati kita, iaitu dengan kita memperbanyakkan ibadat pada malam hari raya, sama ada Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Dan sekurang-kurang hasilnya pahala untuk kita menghidupkan malam tersebut adalah dengan kita melaksanakan sembahyang isyak dan sembahyang subuh secara berjemaah. Itu yang paling kurang, minimum. Adapun yang paling afdal dengan kita memperbanyakkan amalan kita pada malam itu, walaupun malam lain tu kita buat juga ibadat, tetapi pada malam tu kita tingkatkan lagi ibadat kita, melaksanakan solat tahajudnya, qiyamul zikir, selawat dan sebagainya, maka itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang dianjurkan oleh syarak. Begitu juga berkaitan tentang mandi pada hari raya. Disunatkan juga untuk kita mandi pada hari raya, iaitu dinamakan sebagai mandi sunat. Mandi sunat hari raya, sama ada hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Jadi masuk waktu untuk disunatkan untuk kita mandi hari raya ataupun hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha ni adalah dengan masuknya waktu setengah malam pada malam hari raya. Kalau mandi sunat hari Jumaat, dia masuk waktu dia dengan masuk waktu subuh. Contohnya hari ni Jumaat kan, hari Jumaat. Jadi di antara salah satu perkara yang dianjurkan adalah mandi sunat hari Jumaat. Jadi mandi sunat hari Jumaat ni dia mula masuk waktunya dengan masuknya waktu subuh. Adapun kalau lah mandi sunat bagi sunat hari raya ini, dia masuk waktunya daripada malam, tengah malam. Tengah malam tu kita dah boleh mandi dah. Tengah malam sampailah kita nak keluar pergi ke masjid. Dan dia berpanjangan bagi orang yang tak pergi masjid ataupun orang yang tak pergi sembahyang hari raya ni, berpanjang sehinggalah pada waktu maghrib. Sebabnya dia adalah merupakan syiar bagi hari raya, bukan syiar bagi melakukan solat. Jadi sebab itulah beza di antara mandi hari raya dengan mandi hari Jumaat. Yang pertama sekali daripada segi waktu masuk dan waktunya dia berpanjangan, iaitu kalau hari raya mandi hari raya ni start daripada tengah malam sampailah kalau kita tak melakukan sembahyang hari raya sampailah ke maghrib nanti, maghrib hari yang pertama. Itu sunatlah kita mandi, sebab dia adalah merupakan syiar pada hari tersebut. Adapun kalau mandi pada hari Jumaat, dia masuk waktu dengan masuknya waktu subuh, sampailah kita dah nak pergi sembahyang Jumaat. Itu waktu dia. Dia tak berkekalan sampai pada maghrib itulah. Kemudian yang kedua beza dia di antara mandi Jumaat ni dengan mandi hari raya. Mandi hari raya ni disunatkan bagi orang yang nak pergi sembahyang raya ataupun tidak. Maknanya semua, lelaki, perempuan, bahkan perempuan-perempuan yang haid, perempuan-perempuan yang nifas, disunatkan juga untuk mandi hari raya. Dan disunatkan juga mereka ini hadir untuk mendengar khutbah. Tapi dia dengan khutbah tu di luar lah daripada masjid, tak boleh masuk masjid kan, orang yang haid ataupun orang nifas. Walau bagaimanapun, kalau dalam sembahyang mandi hari raya, mandi hari Jumaat, dianya hanya disunatkan bagi orang-orang yang ingin hadir menunaikan sembahyang Jumaat. Adapun orang-orang yang tidak hadir sembahyang Jumaat, maka tidak disunatkan mandi hari Jumaat. Itu beza di antara mandi Jumaat dengan mandi hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Jadi itu di antara perbezaan, Jadi di antara perkara-perkara yang disunatkan juga waktu kita menyambut hari raya ini adalah kita berwangi-wangian, memakai pakaian-pakaian yang elok-elok, pakaian yang cantik-cantik. Dan di antara pakaian yang sunat untuk kita pakai pada hari raya ini, asalnya pakaian yang afdal, warna yang afdal adalah warna putih. Walau bagaimanapun kalau sekiranya pada hari raya ini kita mempunyai pakaian yang selain daripada warna putih, yang mana harganya lebih tinggi, lebih mahal sikitlah daripada warna putih, maka disunatkan untuk kita memakai pakaian yang
warna tersebut. Warna apalah, tak kisah warna apa. Warna-warni. Warna-warni itu mungkin mahal sikit daripada warna putih. Maka disunatkan pakai pakaian yang berwarna-warni yang lebih mahal daripada harga warna putih tersebut. Hatta kalaulah berlaku pada hari tersebut, ya, hari Jumaat tu adalah merupakan hari raya. Jadi kalau ikutkan hari Jumaat ni, sunatnya kalau kita hadir untuk sembahyang Jumaat tu, sunatnya kita pakai pakaian putih. Itu sunatnya, asasnya. Tapi kalau berlaku hari itu adalah hari Jumaat dan kebetulan itu adalah hari raya, adakah kita nak mendulukan kita pakai baju putih sebabnya hari itu adalah hari Jumaat dan sunatnya pakai baju putih, ataupun kita pakai pakaian warna-warni yang mana harganya lebih mahal sikit berbanding dengan warna putih. Jadi di sini menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, sunat kita mendahulukan pakaian yang warna-warni yang lebih harganya berbanding dengan warna putih kalau sekiranya kita hadir untuk sembahyang hari raya dan sembahyang Jumaat pada hari tersebut, yang mana kebetulan hari raya itu jatuh pada hari Jumaat. Walaupun asalnya hari Jumaat sunatnya pakai baju putih. Walaupun ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu pandangan Syekh Bujairimi di dalam Hasyah Fathul Wahab, dia kata sunat juga pakai baju putih, tetapi pandangan tersebut adalah pandangan yang mana dianya adalah merupakan pandangan kedua lah, perbezaan pandangan dalam di kalangan ulama mutakhirin, dan yang lebih kuat, pandangan yang lebih kuat adalah kita memakai pakaian yang berwarna-warni pada hari Jumaat yang mana kebetulan ianya adalah hari raya. Ya, jadi di antaranya juga adalah pada hari raya ni, ya, kita memperbanyakkan zikir ataupun selawat kepada Rasulullah SAW, walaupun ianya bukanlah secara khusus pada hari tersebut, pada hari-hari lain pun kita sunat juga melakukannya, tapi ya pada hari raya ni selebihnya, ya terutamanya, ya kalau boleh kita memperbanyakkan ibadat kita kepada Allah SWT, lebih-lebih lagi pada malamnya, ya. Dan berkaitan tentang pelaksanaan solat sunat Idul Adha dan Idul Fitri, ya, kalaulah sembahyang itu dilaksanakan sembahyang Idul Adha, disunatkan untuk kita cepatkan sembahyang. Pelaksanaan tu dicepatkan. Supaya apa? Supaya Idul Adha ni kita buat awal, kemudian selepas tu kita boleh nak melakukan korban. Sembelihan korban dan sebagainya. Dan sebelum daripada kita pergi hadir sembahyang sunat Idul Adha itu, disunatkan untuk kita tidak makan dahulu. Maknanya kita tak makan dahulu, kemudian lepas sembahyang tu baru kita makan. Itu sunatnya begitu. Ya. Berbanding dengan kalau sembahyang sunat Idul Fitri. Sembahyang sunat Idul Fitri ni sunat kita lengahkan. Kita lewatkan sedikit sebab ketika itu, ya, kita bagi peluang kepada orang-orang yang belum lagi membayar zakat. Maknanya ketika itu dia dah ada waktu lagi untuk dia membayar zakat. Lewatkan sedikit sembahyang Idul Fitri supaya orang-orang yang belum lagi membayar zakat dia boleh membayar zakat. Dan juga sebelum daripada kita hadir untuk sembahyang sunat Idul Fitri itu, disunatkan untuk kita jamah makanan dahulu, kemudian barulah kita pergi menunaikan solat Idul Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk ibadah korban kita tidak berkemampuan untuk membayar satu bahagian lembu 800. Bolehkah kita consider sesama keluarga untuk berkorban? Mohon pencerahan Ustaz. Berkaitan tentang korban ini, dia adalah merupakan perkara yang sunat muakkad. Dan sunat muakkad ini juga adalah merupakan sunat kifai. Sunat kifai dengan maksud bahawa kalaulah sekiranya salah seorang daripada ahli keluarga kita melaksanakan korban, maka dia telah memenuhi tuntutan untuk satu keluarga itu buat. Dengan maksud bahawa untuk satu bahagian korban hanya untuk satu individu. Dia tidak boleh dengan dua individu ataupun lebih. Kalaulah sekiranya satu bahagian korban tu diletakkan nama yang ramai, maka dia tidak menjadi korban. Dia hanya akan jadi sembelihan biasa. Korban hanya untuk satu bahagian, satu nama ataupun satu individu. Cuma daripada segi tuntutan melaksanakan korban ini, dia adalah merupakan sunat yang muakkad dengan tuntutan sunat kifai, iaitu dengan sunat
kifayah. Dengan maksud bahawa kalau kita keluarga kita ada mak kita, ayah kita, ya anak-anak kita, anak-anak kita, maka kita buat letakkan satu nama. Mungkin kita buat satu nama kita ataupun nama isteri ataupun nama anak kita. Maka tuntutan untuk melaksanakan korban itu untuk keluarga kita dah terlaksana, dah selesai, dah lepas. Dah lepas. Jadi ketika itu tidaklah disunatkan lagi untuk anak kita buat, tidak disunatkan untuk isteri kita buat, sebab kita dah buat dalam satu keluarga. Jadi sebab itulah kata tentang korban ni kita kena faham bahawa satu bahagian asasnya satu bahagian hanya untuk satu individu. Tetapi kalau kita buat untuk satu keluarga dengan maksud bahawa mungkin satu bahagian tu kita share. Share tu dengan maksud bahawa mungkin seorang tu dia tabarruk ataupun dia sumbangkan, okey, tahun ni kita buat korban, letak satu nama, tapi duit tu kita sumbang untuk orang tu, supaya korban tu dibuat atas nama dia. Itu boleh. Itu boleh, tak ada masalah. Begitu juga kalau kita buat korban untuk arwah-arwah. Untuk arwah ataupun untuk orang-orang meninggal dunia, dalam mazhab Syafi'i kita tidak boleh ataupun tidak sah melaksanakan korban untuk arwah ataupun untuk ahli mayat, jenazah ataupun orang yang telah meninggal dunia kalau tidak ada wasiat daripada dia. Itu berbeza dengan kalau kita buat korban atas nama kita tapi pahala tu kita niatkan hadiah kepada arwah, itu boleh. Berbeza dengan kalau kita laksanakan korban itu untuk nama si mayat, yang mana mayat tu ataupun jenazah tu ataupun orang yang meninggal dunia tu memang tidak pernah ada wasiat langsung pada kita untuk buat korban bagi pihak dia, maka ketika itu korban tu tidak sah. Jadi dia akan jadi sembelihan biasa. Cuma kena ingat bahawa dalam korban ini bila mana kita melakukan korban untuk arwah, untuk jenazah yang mana orang tu telah mewasiat kepada kita untuk buatkan. Contohnya mak kita pernah pesan kita kepada kita nanti lepas mati nanti buatlah korban untuk dia. Itu ada wasiat dia, ada dia punya pesanan dia. Jadi kita pun buat korban untuk dia, yang mana atas pesanan ataupun wasiat tersebut kita buat korban untuk dia yang telah meninggal dunia. Maka bila mana kita telah melaksanakan korban itu untuk arwah ataupun untuk wasiat daripada orang yang telah meninggal dunia itu, maka daging korban itu keseluruhannya kena serahkan kepada fakir dan miskin. Tidak boleh dimakan oleh ahli keluarga tersebut dan tidak boleh dibagi kepada orang-orang yang kaya. Itu berkaitan tentang pengurusan daging korban. Itu kalau kita nak bincang mungkin banyak lebar lah, itu secara ringkas lah. Allah Alam, ada lagi persoalan? Tak ada. Bolehkah kita buat korban di luar negara kerana harganya murah, adakah diterima? Okey. Kaitan tentang korban di luar negara ni, dari segi hukumnya memang harus. Sebagai contohnya kita kirim duit kepada orang ataupun kita minta orang lain uruskan kita punya korban di luar negara, mungkin di sini mungkin mahal, maka kita kirimkan duit itu untuk orang uruskan di tempat lain melalui wakalah, perwakilan. Daripada segi hukumnya harus. Walau bagaimanapun daripada segi afdalnya korban ni kita buat di tempat kita. Sebab di antara perkara-perkara yang dianjurkan, disunatkan ketika mana kita melaksanakan korban ini adalah kita sendiri yang sembelih. Kalau kita tak sembelih, kita tak mampu nak sembelih, tak gerti nak sembelih, maka kita wakilkan untuk orang lain sembelih. Kemudian kita hadir waktu penyembelihan berlaku. Dan begitu juga afdalnya kita agihkan korban sunat itu kepada penduduk di tempat kita. Lebih-lebih lagi kita punya saudara mara, kerabat-kerabat kita. Dan secara tak langsung ianya akan dapat menautkan persaudaraan dan kasih sayang di antara kita. Seperti mana dalam hadis dia kata tahadu tahabu. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu saling bagi hadiah. Bagi hadiah. Dan dia ni niscaya dia akan mewujudkan tahabu, akan mewujudkan kasih sayang. Dengan kita bagi hadiah kepada saudara kita, daging-daging kita buat di tempat kita, bagi kepada sebab pembahagian daging korban ni memang asalnya memang untuk orang miskin, untuk orang yang fakir ataupun miskin. Cuma kalau sekiranya korban itu adalah korban yang sunat, maka ketika itu kita boleh bahagikan sama ada kita nak bagi 3. Satu bahagian untuk fakir miskin, satu bahagian untuk
ahli keluarga kita yang kaya ataupun yang miskin juga, ataupun satu bahagian kita ambil, ni tak ada masalah. Ataupun yang paling afdalnya kita ambil sedikit daripada organ dalaman, hati ataupun liver untuk kita, kemudian seterusnya yang lain tu kita hadiahkan kepada fakir miskin, ataupun mungkin kita nak bagikan, kita ambil sedikit, kemudian kita nak bagi kepada fakir miskin sikit, kepada orang kaya, saudara mara kita pun tak ada masalah. Cuma yang menjadi persoalannya, afdalnya kalau kita ada kelebihan harta, kita mampu untuk korban lagi tersebut, kita buat di tempat kita, ya, dan kita saksikan sendiri, dan kalau boleh kita sendiri yang sembelih, ya, kemudian kita bahagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang fakir di tempat kita sendiri. Itu yang lebih afdal. Sebabnya kalau ikutkan dalam pembahagian daging ini, khususnya pembahagian daging untuk korban yang sunat, diwajibkan kena ada sedikit bahagian untuk orang yang miskin. Barulah terlepas tuntutan daripada kita mensedekahkan harta daripada daging korban itu. Baru lepas tuntutan. Kalau tak, nanti kita akan berhutang. Masih lagi hak untuk orang miskin yang tidak dilansaikan. Kalau sekiranya kita sembelih korban, semuanya kita makan ataupun semuanya kita hadiahkan kepada orang-orang yang kaya, tanpa ada sedikit pun untuk orang miskin, maka ketika itu tidak terlepas lagi tuntutan untuk kita bersedekah daging-daging korban. Itu berkaitan tentang inilah korban. Allah lah. Ada lagi persoalan tadi? Jadi saya rasa itu sajalah untuk perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang kalau diberikan peluang dan ruang oleh Allah SWT. InsyaAllah saya mohon maaf kalau ada kekurangan daripada segi penerangan, mungkin ada yang kurang jelas dan sebagainya. Jadi saya sudahi dengan aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.